Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama Cikgu Najwa pada hari ini, kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM bagi bab yang kelima gelombang untuk subtopik 5.4 pembiasan gelombang. Okey, standard pembelajaran untuk kali ini ialah murid dapat menguraikan pembiasan gelombang dari aspek sudut tuju I, sudut biasan R, panjang gelombang lambda, frekuensi F, laju V dan arah perambatan gelombang. Okey, seterusnya pelajar dapat melukis gambar rajah untuk menunjukkan pembiasan gelombang bagi dua kedalaman yang berbeza. Yang ketiga, menjelaskan fenomena alam semula jadi akibat pembiasan gelombang dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, yang keempat, kamu dapat menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Apabila kita bersia-sia di tepi pantai, kita akan dapat perhatikan bahawa gelombang air laut semakin rapat ketika mendekati pantai. Apakah sebabnya? Kejadian ini merupakan satu fenomena gelombang air yang disebabkan oleh pembiasan gelombang laut. Okey, terdapat 5 perkara penting yang kamu perlu kuasai dalam subtopik ini. Okey, yang pertama berkaitan dengan definisi pembiasan gelombang. Apakah maksud pembiasan gelombang? Okey, yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri gelombang yang terdiri daripada I iaitu sudut tuju, R sudut biasan. Seterusnya lambda. Apa dia lambda? Panjang gelombang. F frekuensi, V laju gelombang dan arah perambatan gelombang. Seterusnya, yang ketiga, kamu perlu tahu bagaimana untuk melukis suatu gambar rajah pembiasan. Okey, yang terdiri daripada perubahan kedalaman untuk pembiasan gelombang air. Okey, seterusnya yang keempat, fenomena berkaitan dengan pembiasan gelombang dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, penyelesaian masalah berkaitan dengan soalan pengiraan. Okey, jom kita belajar berkaitan dengan pembiasan gelombang. Okey, pertama definisi. Apakah maksud pembiasan gelombang? Kita perhatikan tadi, ingat balik fenomena gelombang air laut di tepi pantai. Okey, pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju gelombang apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Satu info bestari yang perlu kita ketahui dalam fenomena pembiasan gelombang. Okey, kerana pembiasan gelombang boleh berlaku di dalam air, boleh juga berlaku di dalam untuk gelombang bunyi serta berlaku untuk gelombang cahaya. Okey, kita lihat satu persatu bagaimana pembiasan gelombang berlaku di dalam air. Okey, laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman. Okey, laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air. Kerana air berbeza kedalaman dia kan, sama ada dalam, cetek dan sebagainya. Seterusnya, untuk gelombang bunyi, okay, laju gelombang bunyi dipengaruhi oleh suhu udara. Sama ada suhu persekitaran kita, panas ataupun sejuk. Yang ketiga, untuk fenomena pembiasan gelombang cahaya, okay, laju gelombang cahaya dipengaruhi oleh ketumpatan medium optik. Okey, seterusnya kita lihat satu alat radas di makmal yang dinamakan sebagai tangki riak.
Tangki riak ni digunakan untuk mengkaji pembiasan gelombang air bagi gelombang satah. Kita recall balik alat radas ni di makmal yang terdiri daripada satu takungan air untuk diisikan dengan air yang ada penggetar. Bagi kajian dalam subtopik ini diberikan satu penggetar satah untuk menghasilkan gelombang satah. Seterusnya ada helaian plastik yang bersinar yang mudah untuk kita lihat imej gelombang yang terbentuk. Dalam takungan yang boleh ditakungkan dengan air ini, untuk bagi fenomena pembiasan gelombang, kita gunakan satu kepingan kaca perspek yang mempunyai ketebalan tertentu untuk membolehkan kita menghasilkan satu kedalaman. Apabila kita letakkan perspek di bahagian tu, dia akan menghasilkan kedalaman yang cetek. Bagi yang tiada perspek, dia akan menghasilkan kedalaman yang lebih dalam. Jadi keadaan ni kita, kepingan kaca ni kita letak di dalam tangki riak tersebut. Bagi fenomena pembiasan gelombang, kita nak kaji yang pertama kawasan dalam ke kawasan cetek dan yang kedua dari kawasan cetek ke kawasan dalam. Kita lihat situasi A. Bagi situasi A, yang mana kita kaji dari kawasan dalam ke kawasan yang cetek. Untuk kawasan dalam, kita tak ada apa-apa bahan kat sini. Untuk kawasan cetek, kita letak kepingan kaca perspek tersebut. Macam dalam susunan alat radas ini. Seterusnya, untuk kawasan cetek ke kawasan dalam, kita susun kepingan kaca perspek tersebut dengan keadaan kawasan cetek ke kawasan dalam, yang mana kawasan cetek lebih dekat dengan penggetar satah. Manakala yang tadi, A tadi, kawasan dalam lebih dekat dengan penggetar satah. Maksudnya, dari kawasan dalam ke kawasan cetek, bagi B, dari kawasan cetek ke kawasan dalam. Pemerhatian yang kita boleh perolehi daripada aktiviti menggunakan tangki riak bagi fenomena pembiasan gelombang air yang mengkaji kedalaman. Kita tengok situasi A untuk kawasan air dalam ke kawasan air cetek berbanding dengan kawasan air cetek ke kawasan air dalam. Kita perhatikan corak gelombang yang diperoleh di kawasan air dalam berbeza dengan kawasan air cetek ke kawasan air dalam. Yang pertama, kita perlu ingat dari kawasan air yang dalam ke kawasan air cetek didapati arah perambatan gelombangnya mendekati garis normal. Seterusnya, didapati ada perubahan dari segi panjang gelombang lambda, laju gelombang V dan juga sudut antara sudut tuju I dengan sudut biasan R. Yang pertama, bagi kawasan dalam ke kawasan cetek, laju gelombang V1 lebih besar berbanding V2, yang mana V kawasan dalam lebih besar berbanding V kawasan cetek. Seterusnya, didapati lambda 1, lambda kawasan dalam, maksudnya panjang gelombang kawasan dalam lebih besar berbanding panjang gelombang kawasan cetek. Dan seterusnya, kita dapati sudut biasan R lebih kecil berbanding sudut tuju I. Seterusnya, kita lihat dari kawasan air cetek, kawasan air cetek ke kawasan air dalam,
Okey, kita dapati arah perambatan gelombangnya menjauhi garis normal. Okey, untuk perubahan laju gelombang, panjang gelombang dan sudut biasanya, kita perhatikan. Okey, yang pertama, laju gelombang V1 lebih kecil berbanding V2. Okey, laju gelombang kawasan cetek lebih kecil berbanding laju gelombang kawasan dalam. Okey, bagi panjang gelombang, lambda 1 lebih kecil berbanding lambda 2. Okey, panjang gelombang kawasan cetek lebih kecil berbanding panjang gelombang kawasan dalam. Manakala untuk perbandingan sudut, didapati sudut biasan R, sudut biasan R lebih besar berbanding sudut 7I. Seterusnya, kita lihat kesan pembiasan terhadap ciri-ciri gelombang. Okey, perhatikan ciri yang pertama di antara sudut tuju dan sudut biasan. Yang kedua, panjang gelombang. Yang ketiga, frekuensi. Yang keempat, laju gelombang. Dan yang kelima, arah perambatan. Okey, kita perhatikan satu persatu untuk sudut tuju dan sudut biasan. Dari kawasan I dalam ke kawasan I cetek, didapati sudut 7I-nya lebih besar berbanding sudut biasan bagi kawasan dalam ke cetek. Okey, manakala panjang gelombang dalam ke cetek, lambda dia akan berkurang. Untuk frekuensi tidak berubah. Untuk laju gelombang berkurang. Dari dalam ke cetek, V-nya berkurang. Dan arah perambatan dalam ke cetek menyebabkan arah perambatannya dibias mendekati garis normal. Manakala dari kawasan air cetek ke kawasan air dalam, didapati sudut 7I lebih kecil berbanding sudut biasan R. Panjang gelombang, lambdanya bertambah. Frekuensi tidak berubah. Laju gelombang V bertambah. Manakala arah perambatan dari kawasan air cetek ke kawasan air dalam, ianya dibias menjauhi garis normal. Okey, seterusnya kita perlu tahu untuk melukis gambar rajah pembiasan gelombang air satah. Okey, perhatikan satu contoh gelombang tuju dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Untuk melengkapkan gambar rajah ini, kita perlu tahu terdapat 4 perkara penting, iaitu yang pertama arah perambatan gelombang tuju, yang kedua garis normal, yang ketiga arah perambatan gelombang biasan, dan yang keempat, muka gelombang biasan. Okey, kita lihat di sini bagi gambar rajah yang dah siap dilukis. Cikgu terangkan satu persatu bagaimana untuk melukiskan gambar rajah ini. Kita tahu yang pertama tadi, arah perambatan gelombang tuju. Kita lukis arah perambatan gelombang tuju ni. Dia adalah lurus untuk menunjukkan arah perambatan gelombang ni lurus ke sempadan kawasan dalam ke kawasan cetek. Arah perambatan gelombang tuju ni mestilah berserenjang dengan muka gelombang tuju tadi. Dan seterusnya kita mesti lukis anak panah untuk menunjukkan arah perambatan gelombang. Bila dah selesai satu perkara ni, yang kedua, kita lukis garis normal dengan lukisan garisan putus-putus dari kawasan dalam ke kawasan cetek secara lurus, secara menegak dengan syarat ianya adalah berserenjang antara garis normal dengan sempadan kedalaman. Seterusnya, yang ketiga, kita lengkapkan arah perambatan gelombang biasan. Ingat balik formula tadi,
Jika dari kawasan dalam ke kawasan cetek, arah perambatan gelombangnya mestilah mendekati garis normal. Jadi di sini mesti perhatikan, mesti ambil maklum I sudut 7 mestilah lebih besar berbanding sudut biasan R untuk menunjukkan arah perambatan gelombang biasan tadi mendekati garis normal. Okey, apabila dah siap arah perambatan gelombang biasan, kita lukis pula muka gelombang biasan ni. Okey, sekurang-kurangnya 3 garisan. Yang mana muka gelombang biasan mestilah bersudut tegak dengan arah perambatan gelombang biasan. Okey, kita lihat di sekeliling kita terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan pembiasan gelombang dalam kehidupan kita. Okey, kita perhatikan satu fenomena pembiasan gelombang bunyi dalam kehidupan. Okey, kelajuan gelombang bunyi dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin tinggi laju gelombang bunyi dalam udara. Okey, pada waktu siang, udara yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih panas. Okey. Udara panas pada dekat dengan permukaan bumi, udara panas adalah lebih panas dari udara di bahagian atas. Kelajuan bunyi berkurang semasa bergerak dari udara panas ke udara yang lebih sejuk. Oleh itu, gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi dan menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah. Manakala pada waktu malam, udara yang berhampiran dengan bumi adalah lebih sejuk. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi. Okey, hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lebih kuat pada waktu malam. Okay, sebab tu kita pernah dengar kan? Cakap siang, pandang-pandang. Cakap malam, dengar-dengar. Okey, kita perhatikan pula fenomena pembiasan gelombang air laut. Okey, kita lihat. Air di sekeliling tanjung adalah kawasan air cetek. Manakala teluk adalah kawasan air dalam. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air adalah hampir lurus. Okey, hampir lurus kerana air bergerak pada kelajuan yang seragam. Okey, apabila muka gelombang merambat ke tanjung, laju gelombang air berkurang menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih pendek. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih besar dan panjang gelombangnya lebih panjang. Ini menyebabkan muka gelombang membengkok mengikut bentuk pesisir pantai. Jadi, pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan di kawasan tanjung dan menghasilkan amplitud ombak lebih tinggi. Manakala di kawasan teluk, tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas menyebabkan amplitud ombak lebih rendah dan air lebih tenang. Jom kita selesaikan pula masalah yang melibatkan pembiasan gelombang. Okay, perhatikan rajah 5.42 yang cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 4 yang menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan dalam ke kawasan cetek.
Okey, kawasan dalam ni dikira dari permukaan dasar ke atas aras air. Manakala kawasan cetek juga dikira dari permukaan dasar dia ke aras airnya. Okey, bandingkan antara kawasan dalam. Okay, kawasan dalam mempunyai kedalaman yang lebih tinggi berbanding kawasan cetek. Okay, bagi kawasan dalam, lambdanya kita labelkan dengan lambda 1. Manakala panjang gelombang untuk kawasan cetek kita labelkan sebagai lambda 2. Okay, seterusnya, laju gelombang kawasan dalam dilabelkan sebagai V1 dan laju gelombang kawasan cetek dilabelkan sebagai V2. Okey, ingat balik daripada rumus laju gelombang yang telah dipelajari dalam asas gelombang tempoh hari. Okey, laju gelombang V sama dengan F lambda. Okey, daripada di dalam kawasan dalam, V1 sama dengan F lambda 1. F sama ya sebab kawasan dalam ke kawasan cetek frekuensi tidak berubah. Jadi, V1 sama dengan F lambda 1. Manakala di kawasan cetek, V2 sama dengan F lambda 2. Jadi, bila kita bahagikan antara persamaan 1 dengan persamaan 2, 1 bahagikan dengan 2 memberikan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Menyebabkan satu formula yang kita boleh gunakan untuk selesaikan masalah pembiasan gelombang iaitu V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Okey, jom sekarang kita lihat contoh soalan pengiraan untuk penyelesaian masalah. Okey, rajah di bawah menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke kawasan Q yang berbeza kedalaman. Okey, diberi laju gelombang ialah 18 cm per saat di kawasan P. Soalannya, tentukan laju gelombang di kawasan Q. Okey, perhatikan di kawasan P diberi panjang sebanyak 12 cm, di kawasan Q juga 12 cm. Jadi, apa yang berbeza di antara kawasan P dengan Q? Perhatikan jarak di antara muka gelombang. Bila jarak di antara muka gelombang, maksudnya di sini, dia memberitahu tentang panjang gelombang. Jadi di sini terdapat berapa panjang gelombang? 1, 2, 3, 4. Di sini terdapat 4 lambda. Jadi untuk penyelesaiannya di kawasan P, okey, di kawasan P, panjang gelombangnya 4 lambda bersamaan dengan 12 cm. Manakala di kawasan Q pula, kita bilang berapakah lambdanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kawasan Q, 8 lambda sama dengan 12 cm. Jadi, kita boleh dapat maklumat di sini. Lambda di kawasan P adalah sebanyak berapa? Kat sini kita selesaikan ya. 12 bagi dengan 4. So, kita akan dapat 3 cm. Manakala lambda untuk kawasan Q, kita akan dapat 12 bahagi dengan 8 dapat 1.5 cm. Okey, lambda untuk P dan juga lambda Q dah ada. So, kita boleh selesaikan masalah ni dengan formula tadi. V1 per dengan lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Okey, gantikan nilai. V1
Yang mana dalam kawasan tadi dah diberi kawasan P ni lajunya adalah 18 cm per saat. Jadi untuk kawasan P 18 cm per saat, manakala yang disuruh cari adalah V kawasan Q ni berapa. Okay, jadi kita masukkan nilai V1 8 lambda per dengan lambda 1, lambda kawasan P adalah 3 sama dengan V2 kita nak cari berapa nilai V di kawasan Q tadi. V2 per dengan lambda 2. Maksudnya lambda di kawasan Q kita dapat tadi bila kira dapat 1.5. Okey. Bila dah gantikan nilai kita selesaikan secara matematik. So kita tekan calculator dan selesaikan. Dapat V2 sama dengan 9 cm per saat. Alhamdulillah. Okey, kita dah tiba di penghujung pembelajaran bagi subtopik 5.4 pembiasan gelombang. Jadi selesaikan soalan latihan formatif 5.4 soalan nombor 1 dan 2 daripada buku teks muka surat 201. Okey, yang terakhir, jom kita buat bacaan lanjutan berkaitan dengan subtopik ini dengan membuat latihan pengayaan, kajian lapangan dan kajian fenomena alam untuk lebih memahami tentang pembiasan gelombang air, pembiasan gelombang bunyi dan juga pembiasan gelombang cahaya. Okey, sampai di sini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua. Okay, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Najwa. Bye.